أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi dipertemukan kita dalam satu kuliah yang kita namakan sebagai silsilah kuliah online anjuran akademi terbaru, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada tengah hari ini saya akan menyambung kaitan dengan perkongsian kita menggunakan buku Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengarlah suara saya, insya-Allah. Kalau apa-apa boleh komen di bawah sana. Moga-moga kita boleh buat penambahbaikan, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah pada hari ini kita akan membacakan satu hadis Nabi SAW yang pendek, tetapi dia memberi satu pengajaran yang besar dan juga yang panjang untuk kita nak menguraikannya, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya mulakan dulu dengan bacaan kita kata hadis yang kita akan kongsikan pada tengah hari ini, insya-Allah. Di mana Nabi SAW menyebut ataupun bersabda dalam satu hadis, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Yang mempunyai lebih kurang macam kita kata tiga intonasi lah, kan? Tiga intonasi. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Saya ulang lagi sekali, ittaqil maharim takun a'badan nas. Yang bermaksud, jagalah dirimu dari hal-hal yang haram. Jagalah dirimu dari perkara-perkara yang haram. Nescaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Nescaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Nescaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Okey, hadis Nabi SAW menyebut ini hadis yang pendek, tetapi dia mempunyai pengajaran yang sangat luas. Pengajaran yang kita kata boleh kita ambil berangkumi ataupun menyekawi sepadan kita kata kehidupan kita. Di mana Nabi SAW menyebut ittaqil maharim. Jauhilah daripada perkara-perkara yang haram. Takun, nescaya kamu akan menjadi a'badan nas, sebaik-baik kita kata ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kita kata ibadah pada Allah Subhanahu, sebaik-baik ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak katakan di sini bahawa kita menghalang ataupun kita menegah diri kita daripada melakukan perkara yang haram. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf kita sebagai ahli ibadah yang terbaik. A'badan nas, ahli ibadah yang kita kata yang paling hebat. Sambungan lagi saya bacakan di sini, hadis ini diriwayatkan hadis hasan, yang terdapat dalam Sahih Jami' As-Saghir, insya-Allah. Jadi sedikit penjelasan yang saya akan baca di sini, insya-Allah. Hadis ini menyeru agar setiap muslim menjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyeru kepada kita semua sebagai seorang muslim ini untuk menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara-perkara yang diharamkan, maka Nabi SAW menyebut di sini sebagai satu seruan kepada kita untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Apabila ia ingin menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Sekiranya seseorang itu nak menjadi kita kata ahli ibadah. Ahli ibadah yang mana? Ahli ibadah yang Allah Subhanahu wa taala
nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala tengok, yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan darjat kepada orang tersebut dengan darjat yang tinggi. Sebab disebutkan a'badan nas, ada ibadah yang kita kata paling hebat di kalangan manusia. Saya ulang balik, hadis ini menyeru agar setiap Muslim menjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia ingin menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Kerana salah satu target terpenting dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merealisasikan ketaatan mutlak hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan hal-hal perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak kena sama-sama ada target lah dalam kehidupan kita ini. Kita kena ada target. Di samping kita bekerja, di samping kita buat apa-apa sahaja, nak kata di sini, perkara yang kita buat, pastikan di sana satu benda yang tidak diharamkan Allah SWT. Kalau perkara itu melibatkan, kita kata perkara yang haram, maka kita nak kena tinggalkan. Kita nak kena jauhkan. Supaya insya-Allah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, ataupun kita kata orang yang melakukan ahli ibadah ini ahli ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seruan Nabi SAW kepada kita supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, satu seruan yang kita kata berkali-kali. Banyaklah hadis-hadis yang lain pun, cuma di sini ditekankan ittaqil maharim, jagalah diri kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga suku. Kita protect diri kita daripada termasuk ataupun unsur-unsur negatif, unsur-unsur maksiat, unsur-unsur dosa yang masuk dalam diri kita, kita nak kena jaga. Dan kita nak kena carilah minit-minit positif, minit-minit kebaikan ini, supaya insya-Allah minit-minit itu akan datang kepada kita dan menjadikan diri kita diri yang kita kata yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi hadis ini nak mengatakan ataupun nak mengajak kepada kita, nak menyuruhkan kepada kita supaya kita meninggalkan, kita kata perkara-perkara yang haram, maka di sana insya-Allah kita tergolong dalam golongan yang disebutkan sebagai ahli ibadah yang paling kita kata dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling hebatlah dia sebenarnya a'badan nas, ahli ibadah yang paling hebat di kalangan manusia-manusia yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Di sini pengarang ini dia menimbulkan satu kita kata persoalan. Satu persoalan. Banyak dalam buku ini, dalam kitab ini, banyak hadis-hadis yang dia cuba createkan soalan supaya soalan tersebut kita kata kita mendapat jawapan dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Soalannya bagaimana? Dalam tajuk hikmah tarbawiyah ini, dia menimbulkan satu persoalan, mengapakah kita kata orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram ini disebut ataupun dinyatakan di sini sebagai ahli ibadah yang terhebat. Mengapakah Nabi SAW menyebut orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara haram ini, ia ini merupakan ahli ibadah yang paling hebat ataupun ahli ibadah yang terhebat. Jadi saya akan bacakan di sini. Dia katakan di sini bahawa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan seseorang itu ahli ibadah yang terhebat. Ada beberapa alasan yang patut direnung dalam hati dan diresapkan dalam jiwa oleh seseorang Muslim yang ingin menjadi ahli ibadah yang hebat ini. Maka kita nak kena tengok balik ataupun nak kena merenung balik, nak kena bertanya kepada diri kita bagaimana dan sebagainya. Okey, persoalan yang disebutkan tadi, mengapakah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram ini diiktiraf sebagai ahli ibadah yang terhebat? Yang pertama disebut di sini, kerana menjauhkan diri dari hal-hal yang haram adalah salah satu ibadah yang terbaik. Kita meninggalkan perkara-perkara yang haram adalah satu amal ibadah yang terbaik. Nampak? Kita buat satu benda yang baik. Kita buat satu benda yang Allah suruh, Allah perintah. Itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dalam masa yang sama, kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah
oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dikirakan sebagai kita kata satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat pun ibadah, tinggal pun ibadah. Buat satu perkara yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ibadah. Meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga satu ibadah. Disebut di sini, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram adalah salah satu amal ibadah yang terbaik. Yang terbaik. Bila seseorang berhasil merealisasikannya, melaksanakannya, bererti ia telah menjadi salah satu amal ibadah yang hebat. Kalau orang itu dia mampu dan dia kita kata boleh mengatasi kehendak-kehendak nafsu yang jahat ini, maka ia telah berjaya dan ia dikirakan sebagai amal ibadah yang kita kata yang terhebat. Disebut sini Al-Hasan berkata, tidak ada satu pun ibadah yang dilakukan oleh para ahli ibadah yang lebih utama dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jami'ul Ulum wal Hikam. Disebut kita kata Al-Hasan menyebut dalam satu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mengatakan tidak ada suatu pun ibadah yang dilakukan oleh ahli ibadah yang lebih baik atau yang lebih utama daripada meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nampak? Kadang-kadang kita banyak menyuruh orang untuk buat benda yang baik. Kan? Sembahyang, puasa, zakat, hormat orang tua. Kita suruh benda-benda yang baik. Kita suruh. Kan? Tapi dalam masa yang sama, kita juga nak kena tambahkan lagi satu, kita nak kena menyebut, nak mengajak, nak menyeru supaya orang di luar sana meninggalkan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara maksiat. Perkara-perkara yang mungkin kita kata yang syubhah tapi dia dekat dengan haram. Supaya kita galakkan supaya mereka ini meninggalkannya. Dan ia juga merupakan kita kata ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, kita sendiri. Kan? Kita sendiri kita buat semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita sendiri juga nak kena menghalang ataupun menahan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tadi kita ajak orang. Kan? Kita ajak orang buat baik dan kita ajak orang tinggalkan benda yang maksiat. Sekarang pula kita beritahu pada diri kita, kita kena buat benda yang baik. Dalam masa yang sama kita juga nak kena meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah perkara itu melibatkan mata kita ke, melibatkan mulut kita ke. Mata melihat benda-benda maksiat, mulut menyebut ataupun menuturkan benda-benda yang tidak baik dan sebagainya. Kan? Kaki pergi ke tempat yang tidak baik, tangan buat benda yang tak baik, maka kita nak kena tengok diri kita. Dalam masa yang sama kita ajak juga orang lain untuk buat satu benda yang baik dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ungkapan disebut aslih nafsak wad'u ghairak. Maksudnya perbaiki diri kita, dalam masa yang sama kita ajak orang lain buat benda-benda yang baik. Perbaiki diri kita, kan, peduh diri kita, tengok diri kita, lihat diri kita juga. Dalam masa yang sama kita ajak orang lain untuk buat satu benda yang baik dan ajak orang lain supaya meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Kan? Kenapakah diiktiraf sebagai ahli ibadah yang terhebat bagi orang yang meninggalkan perkara-perkara haram ini? Kerana apa? Kerana meninggalkan perkara yang haram ini merupakan ibadah yang terbaik. Jadi siapa-siapa yang buat perkara tersebut, insya-Allah dia akan mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ulang balik, seperti mana yang Al-Hasan menyebut di sini, tidak ada satu pun ibadah yang dilakukan oleh para ahli ibadah yang lebih utama melainkan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nampak? Ini kita nak kena tengok lah. Dan samping kita duk tekan buat benda-benda yang baik, kita duk usaha buat benda-benda yang baik, dalam masa yang sama kita kena usaha juga diri kita untuk balancekan, tinggalkan benda-benda yang tidak baik. Tinggalkan benda-benda yang maksiat, tinggalkan benda-benda yang boleh membawa kepada dosa, tinggalkan semua benda-benda yang boleh dipandang satu pandangan yang negatif kepada kita. Tinggalkan. InsyaAllah. Maka kita insyaAllah akan menjadi, kita kata, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat nilaian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, itu yang pertama. Jawapan yang pertama bagi persoalan mengapakah orang yang meninggalkan perkara yang haram ini diiktiraf sebagai ahli ibadah yang terbaik. Okey.
Yang kedua, mengapakah ahli ibadah diiktiraf sebagai ahli ibadah yang terbaik jika ia meninggalkan perkara yang haram? Yang kedua adalah mencegah dari hal-hal yang haram adalah target utama setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Mencegah dari hal-hal yang haram adalah target utama setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya dia menjuruskan kepada tercegahnya ataupun terhalangnya kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampak? Kita melakukan sembahyang satu kefarduan, satu kewajipan kepada kita. Setiap muslim, zakaran kana aw untha, laki atau perempuan, semua kita kata wajib untuk melakukan sembahyang. Tapi Allah sebut juga innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sembahyang kita yang berkualiti, maka ia akan kita kata menegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang kita kata mungkar dan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa dan sebagainya. Nampak? Dengan kita melakukan amal ibadah, sebenarnya amal ibadah itu dia akan memberi kesan supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Sebab tu disebut di sini, mencegah dari hal-hal yang haram adalah target utama setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena faham di situ, bila kita buat satu benda yang baik, maka di sana sebenarnya Allah akan datang kepada kita, berikan kepada jiwa kita ini supaya kita menjauhkan daripada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang dosa. Disebut lagi, saya ulang balik, mencegah dari hal-hal yang haram adalah target utama setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau seseorang telah merealisasikannya, berarti ia telah menjadi ahli ibadah yang terhebat. Misalnya target sembahyang, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Disebutkan tadi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi nak kata di sini bahawa target utama kita lakukan ibadah, target utama kita juga kita cuba untuk berusaha meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang kita kata dibisik oleh syaitan di telinga kita, perkara-perkara yang kita kata kecenderungan hati kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang melibatkan dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak kena balance. Beramal, buat apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah kita buat, larangan juga kita nak kena seiring. Perintah buat, larangan juga kita nak kena tahan. Tapi kalau perintah buat, larangan pun buat, tak kena lah. Tapi jangan tinggal pula. Bila buat semayang tapi maksiat buat juga, tak payah semayang, tak betul. Itu konsep yang tidak betul. Maksudnya kita kekalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dalam masa yang sama kita usaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan sebagai maksiat, dosa dan sebagainya, insya-Allah. Ini perkara yang kedua, iaitu mencegah hal-hal yang haram adalah target utama setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat, contoh kita kata kita sedekah. Bila kita memberi sedekah, dengan kita memberi sedekah itu, maka dalam diri kita akan terhakislah sifat kita kata kikir, sifat kedekut, sifat kita kata tak mau bagi, tak mau bantu orang dan sebagainya. Dengan kita buat satu amalan yang baik, sedekah, sama ada sedekah ke, wakaf ke dan sebagainya, maka di sana Allah akan kikiskan dalam diri kita, dalam hati kita sifat kedekut, kikir dan sebagainya. Nampak? Itu satu benda yang bila kita buat benda baik, sebenarnya dia akan kita kata memberi kesan kepada satu aspek yang lain untuk memadamkan perkara-perkara yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik dan sebagainya. Yang macam tadilah sembahyang dapat cegah daripada perkara kita kata keji dan juga mungkar. Tapi orang tanya, Ustaz, ramai orang sembahyang. Ramai orang sembahyang, tapi masih ada buat maksiat, masih ada buat benda-benda yang kita tak baik, masih buat benda-benda yang kita kata keji dan sebagainya. Maka kita nak sebut di sini bahawa sembahyang itu perlu teruskan. Dalam masa yang sama, siapa yang mengetahui individu-individu mana, maka dia perlu untuk pergi dan untuk kita kata itu Allah nak bagi peluang kepada orang tu untuk berdakwah kepada dia. Mungkin kawan tu dia tahu benda tu tak baik dan sebagainya, tapi kita ni Allah bagi peluang kepada kita untuk kita pergi sebut kepada dia, kita pergi jumpa dia dan kita bagi tahu, Mamat, Pak Long, Pak Cik, Mak Cik, tak kisah siapa pun,
okey, benda ni sebenarnya begini dan sebagainya. Benda ni tak boleh. Sebab apa? Begini dan sebagainya. Maka kita nak kena sebut, Allah bagi peluang pada kita untuk kita nak berdakwah. Allah bagi peluang pada kita untuk kita cuba menyebutkan, kita kata kebaikan-kebaikan, cuba mengajak manusia ke arah kita kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita nak kena rasa jugalah. Kan? Bila jadi maksiat depan kita, jangan kita hanya kata sahaja. Kadang-kadang itu merupakan satu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita berdakwah kepada orang tersebut. Nah, dalam bentuk macam-macam keadaan, situasi dan sebagainya. Okey? Jangan kita hanya condemn sahaja, tapi kita nak kena rasai bahawa itu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita menyebut kebenaran di hadapan orang tersebut. Menyebut kita kebaikan, menyebut kita kata benda-benda yang positif dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Nah, jadi nak katakan tarik utama tadi itu adalah bila kita buat satu benda yang baik, insya-Allah dia akan terpadamkan. Allah akan memadamkan kepada kita kita kata tadi sifat-sifat yang buruk ataupun perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Okey, perkara yang kedua itu. Jadi masuk kepada perkara yang ketiga ataupun jawapan yang ketiga bagi persoalan sekiranya kita kata orang itu meninggalkan perkara-perkara haram, maka ia akan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba ataupun ahli ibadah yang terbaik. Kerana apa? Kerana setiap ibadah memiliki fungsi penghapusan dosa. Masya-Allah. Nampak? Setiap ibadah memiliki fungsi penghapusan dosa. Nampak? Setiap apa yang disebutkan sebagai ibadah dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah nak menghapuskan dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kali saya sebut, mungkin ini sebagai satu ulangan lah. Kan? Al-insan la yakhlu anil khati wan nisyan. Manusia ini tak terlepas daripada kita kata salah dan silap. Ataupun salah dan lupa. Al-khati salah, lupa. Nisyan maksudnya lupa. Manusia ini tak terlepas daripada salah, daripada lupa. Kan? Jadi kita ni setiap hari kita buat kesalahan. Kita kata dosa. Kita buat benda-benda yang mungkin menyalahi apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Kan? Dan kita sentiasa lupa. Kan? Kadang-kadang kita kata benda yang kita selalu pegang, contoh kunci kereta, lupa. Kan? Kadang-kadang benda yang kita selalu pakai, jam, letak kat mana, lupa. Nampak? Nak katakan manusia ini sangat lemah. Tapi nak katakan di sini poin dia adalah kita ini setiap hari terdedah kepada maksiat, kepada dosa. Jadi dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Nah, itu poin dia tu. Lepas tu dia sebut di sini, kerana setiap ibadah memiliki fungsi penghapusan dosa. Kan, kalau kita semayang, Allah ampun dosa. Kita sedekah, Allah ampun dosa. Kita bercakap benar, Allah ampun dosa. Kita buat saja apa-apa yang baik, yang diiktirafkan sebagai satu ibadah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Kan? Kalau dosa kita nak kira ni bergunung, berbukit bergunung. Wallahu alam bagaimana daripada dulu sampai sekarang memang sangat-sangat banyak. Dengan cara bagaimana kita nak menghapuskan, kita melakukan kita kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana insya-Allah kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ataupun mengampunkan dosa-dosa kita. Okey, fungsi ini akan berjalan secara efektif apabila seseorang itu pada saat yang sama ia juga menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Maksudnya di sini bahawa bila kawan tu buat satu ibadah, maka dia jaga diri dia daripada perkara-perkara yang haram, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Kan? Seperti mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang bermaksud salat 5 waktu mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara 5 waktu tersebut, selama pelakunya menghindari diri daripada perkara-perkara ataupun dosa-dosa yang besar. Nampak? Salat 5 waktu mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara salat 5 waktu yang lain. Selama mana pelaku tersebut, selama orang itu tersebut, dia kata menghindari diri daripada dosa-dosa yang besar. As-salah bainas salah kafarah. Sembahyang dengan sembahyang yang lain merupakan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang subuh, itu kita sembahyang zuhur. Di antara in between subuh dengan zuhur itu kita buat macam-macam. Maka dosa-dosa kecil bila kita sembahyang zuhur, Allah ampunkan dosa kita. Zuhur dengan asar. Kan? Celah-celah tu
Macam-macam kita buat. Mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita dan sebagainya. Buat. Bukan mungkin lah, pastinya ada benda-benda yang tidak baik yang melibatkan perkara maksiat. Maka kita semayang, Allah ampunkan dosa kita. Asar, maghrib, isyak, subuh. Nak katakan di situ bahawa ini satu benda yang bila kita melakukan maksiat, bila kita melakukan kita kata ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Begitu juga dengan satu kita hadis yang lain yang mafhumnya begini, kita kata Jumaat dengan Jumaat, di antara solat kita kata Jumaat dengan Jumaat yang lain juga merupakan keampunan. Kan? Ramadan Ramadan dengan satu Ramadan yang lain juga merupakan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-umrah bainal umrah, kita melakukan umrah dengan melakukan umrah kali kedua, kali ketiga, dan di antara itu juga merupakan satu kafarah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak nak kata di sini bahawa peluang kita untuk kita mendapat keampunan itu sangat-sangat luas. Cuma kita nak kena melakukan satu perkara yang diiktiraf sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah di sana Allah akan berikan penghapusan dosa ataupun mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi disebut di sini, seseorang Muslim yang melakukan berbagai ibadah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, ia akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat dan yang paling bersih dari dosa-dosa. Nampak? Kita memang nak berhajat begitu sebenarnya. Kita nak kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melakukan ibadah dan juga sentiasa menjaga daripada terjebak ataupun daripada melakukan perkara-perkara yang disebutkan sebagai dosa, maksiat dan sebagainya. Jadi, yang katakan di sini, poinnya di sini adalah bila kita buat ibadah, insya-Allah di sana kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa kita. Dan ada hadis-hadis yang menyebutkan berkaitan dengan bila kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi ini dikatakan, kenapakah dikatakan satu ahli ibadah yang terhebat sekiranya seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram? Kenapa? Kerana bila kita buat satu benda yang baik, Allah ampun dosa kita. Bila kita tinggal satu benda yang maksiat, juga Allah akan ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu poin yang ketiga insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tengok poin yang keempat ataupun jawapan yang keempat kepada persoalan orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, ia diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli ibadah yang terbaik. Kerana apa? Yang keempat, kerana menjauhkan diri dari yang haram bererti seorang Muslim mampu menjaga keutuhan pahala berbagai ibadah yang telah dilakukannya, sehingga ia layak menjadi ahli ibadah yang terhebat di hari kiamat. Maksudnya, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram bererti seorang Muslim ataupun kita ini mampu menjaga, kita kata, keaslian, keutuhan ataupun pahala yang ada tu daripada kita kata terhapus. Bila kita buat satu maksiat, juga dia akan kesan kepada pahala kita. Bila kita buat satu dosa, dia juga akan memberi kesan kepada pahala kita. Tapi kalau kita jaga cerita daripada maksiat, daripada dosa, maka insya-Allah pahala yang kita buat tadi tu kekal, utuh berada di situ. Dia kita kata tidak cair, tidak hilang dan sebagainya. Sebab tu disebut sini, menjauhkan diri dari perkara yang haram bererti seorang Muslim mampu menjaga keutuhan pahala berbagai ibadah yang telah dilakukannya, sehingga ia layak menjadi ahli ibadah yang terhebat di hari kiamat nanti. Juga sambungan dia kata, bukan seperti orang yang membawa pahala salat, puasa dan haji. Ia melakukan hal-hal yang haram dengan menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, sehingga pahalanya harus diberikan kepada orang yang dizaliminya. Bahkan ia pula harus memikul dosa-dosa orang yang dizaliminya apabila cadangan pahala yang dibawanya telah habis. Nampak? Ini banyak, ini dalam satu hadis Nabi SAW juga menyebut berkaitan dengan kita kata muflis. Nabi tanya para sahabat, siapakah yang dikatakan orang muflis? Maka sahabat mengatakan orang muflis orang tak ada duit, tak ada harta, tak ada apa. Tapi Nabi sebut secara mafhumnya di sini, Nabi sebut orang yang muflis ni adalah orang yang menunaikan sembahyang, kita kata mengeluarkan zakat, kita kata pergi haji dan semua buat benda-benda yang baik. Tapi dalam masa yang sama dia buat juga perkara-perkara yang tidak baik. Dan Nabi sebut juga di sini dia tidak menjaga lisan dia, tidak menjaga lidah dia. Dia mengumpat, dia mengata, memfitnah dan orang sebagainya. Maka di sana di akhirat kelak bila mana dihisap nanti,
orang-orang yang dia kutuk, dia kata dia mengumpat dan sebagainya, orang-orang ni akan tuntut balik depan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang menzalimi dia tadi, mengata dia tadi, mengutuk dia tadi. Kan? Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala kita kata memberi, kita kata pahala kepada orang tersebut. Sampai pahala yang kawan yang menzalimi ini habis. Habis. Sebab apa? Sebab dia buat dosa di dunia dulu, kerana kata ke orang, mengutuk orang, tak jaga lidah dia dan sebagainya, fitnah dan sebagainya, maka orang tu tuntut di akhirat kelak sampai pahalanya habis. Sekiranya pahala dah habis, maka dosa-dosa masih lagi ada baki, orang ni kata orang zalimi dan sebagainya, maka dosa-dosa mereka tersebut akan diberikan kepada orang yang zalim tadi. Nampak sampai tahap tu. Nak katakan orang ni bukannya tak semayang, bukannya tak puasa, bukannya tak menunaikan haji, bukannya tak buat benda baik, buat. Tapi dia buat masa yang sama tak jaga lisan dia, buat benda-benda maksiat dan sebagainya, juga dia akan beri kesan kepada pahala yang kita sebut tadi. Sebab itulah kita kata kita nak kena jaga daripada diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan ataupun yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita semayang, kita puasa, kita buat baik kepada mak ayah, kita tolong orang, kita zakat, kita infak, kita wakaf dan sebagainya. Dan masa yang sama kita kena jaga daripada perkara-perkara yang haram supaya pahala-pahala yang kita buat tadi tu tak terganggu. Dia kekal di situ dan kita akan mengutipnya di akhirat kelak. Tapi kalau kita buat semayang, puasa, zakat, buat baik dan sebagainya, dalam masa yang sama kita buat juga benda-benda yang maksiat ni, tak jaga lidah, tak jaga mulut, tak jaga tangan, tak jaga kaki dan sebagainya, maka dia boleh menyebabkan dengan hak-hak orang lain, maka di akhirat kelak hak tersebut dia akan tuntut balik sehingga kan dosa pahala kita habis, dan ada juga disebutkan sehingga kan kita terpaksa menanggung pula dosa orang lain kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Okay, ini poin yang keempat ni, satu benda yang berat lah. Kan, di zaman kita hari ni, zaman tak boleh nak jaga mulut. Mulut bukan mulut ni. Ni mulut ni. Mulut kita kata jari. Jari kita ni boleh bercakap. Kan? Kita mendengar tak? Kita tak dengar, tapi kita boleh rasa. Kan? Mulut kita tak, tangan kita tak bercakap, tapi dia boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan. Boleh melakukan kucak-kacir, boleh melakukan macam-macam. Sebab tu kita nak kena jaga. Kan? Kita nak kena jaga. Mulut ni satu hal lah. Kan? Tapi hari ni tangan, WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya, juga kita nak kena jaga ni. Jari-jari kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Walaupun mulut itu nampaknya mengumpat, tapi tangan pun boleh mengumpat. Tangan pun boleh memfitnah. Tangan pun boleh kita kata menyebarkan benda-benda yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kita takut kita buat, kita duduk semayang, kita duduk puasa sunat, puasa wajib, bagi zakat, bagi wakaf, bagi infak, tolong orang, hormat orang, buat benda-benda yang baik dan sebagainya. Tapi kalau kita tak jaga, kita kata lidah kita yang asal ni ataupun lidah jari-jari kita ini, maka kita khawatiri bahawa di akhirat kelak kita menjadi orang yang muflis. Kita menjadi orang yang tak ada apa-apa dan terpaksa menanggung pula dosa orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkara yang keempat ni satu benda yang kita kata agak berat sikit lah. Kan? Agak berat sedikit. Bukan berat bagaimana, memang zaman kita ni zaman fitnah. Zaman kita zaman penuh dengan kita kata macam-macam. Jadi Allah bagi akal, Allah bagi hati, Allah bagi pemikiran kepada kita, dan juga kita pun banyak info-info ilmu, maka kita nilailah sendiri. Kan? Di manakah yang baik, di manakah yang... Kalau kita kata tak mampu nak ni, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Kalau melibatkan perkara tersebut kita kata maksiat yang lebih besar, maka kita kena bertindaklah. Kan? Tapi kalau melibatkan perkara tersebut kita kata nampak mungkin pihak berkuasa lain boleh menangani dan sebagainya, maka kita biarkan kepada, kita serahkan kepada pihak-pihak yang tertentu, pihak-pihak yang berwajib, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu poin yang keempat, iaitu menjauhkan diri dari perkara yang haram bererti seorang muslim mampu menjaga keutuhan pahala pelbagai ibadah yang telah dilakukannya. Nampak? Kita nak jaga pahala kita ni. Kita ada kantung pahala kita yang kita nak kena jaga. Macam mana nak jaga? Kita nak kena jaga daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu ya. Kalau kita tak jaga, kantung tadi tu orang lain boleh curi, bukan curi di dunia, tapi dia akan boleh ambil, bukan curilah, boleh ambil di akhirat kelak. Rugilah. Kan? Penat-penat kita buat, orang lain yang dapat hasil. Penat-penat kita usaha,
Orang lain yang dapat kita kata habuan dia. Rugi. Kan? Bila di sana baru kita akan merasai betapa ruginya. Hari ini mungkin kita tak rasa. Kita mungkin rasa beruntung. Tapi di akhirat kelak kita akan merasa rugi dan kita akan merasa menyesal. Dan kesesalan kita tidak akan guna lagi ketika itu, insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang pendengar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu poin yang keempat ataupun jawapan yang keempat. Kita tengok jawapan yang terakhir, jawapan yang kelima, bagi menjawab persoalan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli ibadah yang terhebat. Kerana apa? Yang kelima, kerana menjauhkan diri dari hal-hal yang haram akan membakar semangat yang berlipat dalam melakukan berbagai macam ibadah sehingga ia akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Maksudnya macam mana? Menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram ini akan membakar semangat yang kita kata berganda-ganda untuk ia melakukan berbagai macam ibadah yang lain. Bila kita meninggalkan perkara-perkara yang haram ini, tidak ada yang boleh menutupi hati-hati kita, yang tidak ada unsur-unsur yang boleh menghitamkan hati-hati kita, maka insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita kata amal-amal ibadah kita yang lain. Kan? Amal-amal kita yang lain. Yang penting kita kena jaga. Kita nak kena protect diri kita, protect anak-anak kita, protect pasangan kita, protect keluarga kita, masyarakat kita, hatta sehingga kita nak kena protect kita kata negara kita. Tapi itu satu benda yang besar. Tapi bermula daripada apa? Bermula daripada diri kita dan juga ahli keluarga kita dulu. Diri kita dan juga ahli keluarga kita. Okay, saya baca balik. Menjauhkan diri daripada hal yang haram akan membakar semangat yang berganda-ganda dalam melakukan berbagai macam ibadah. Sehingga ia akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Kerana apa? Disebut di sini. Kerana hal-hal haram yang dilakukannya seringkali menghambat dan melemahkan semangat untuk melakukan berbagai ibadah. Betul? Kan, kalau kita terlibat dengan satu benda yang dosa, satu benda yang maksiat, dia akan meletihkan diri kita untuk kita buat benda yang baik. Kan, kalau kita buat satu benda yang kita kata tak baik, dia akan meletihkan diri kita untuk kita buat satu benda yang baik. Saya ulang lagi sekali, bila kita buat satu benda yang tidak baik, ia akan meletihkan diri kita untuk kita melakukan perkara yang baik. Contoh kita kata, kita duk kata ke orang. Kita duk kata ke orang, kita duk fitnah, mengumpat ke orang. Sentiasa kita duk sebut. Di situ menyebabkan kita ini membiarkan diri kita daripada kita bercakap satu benda yang baik. Bila kita nak orang kata tak baik ni, kita rasa kita duk menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan orang lain. Sebab apa? Sebab kita dah sebati dengan diri kita perkara tersebut. Tapi kalau kita jaga, tak boleh ni. Ni melibatkan aku punya kantung pahala aku ni. Macam mana aku nak kutip di akhirat kelak nanti mereka mana. Kita fikir benda tu, insya-Allah. Maksudnya dia akan memberi semangat kepada kita untuk kita nak melakukan amal ibadah yang lain. Sebab tu di sini bila kita buat satu benda maksiat, satu benda yang dosa, satu benda yang tidak baik, sebenarnya dia melemahkan jiwa kita daripada melakukan benda-benda yang baik, benda-benda yang terpuji, benda-benda yang soleh dan sebagainya. Jadi ini satu yang kita nak kena jagalah. Nak kena jaga diri kita. Bila kita buat benda yang baik, insya-Allah Allah akan lapangkan diri kita, Allah akan luaskan kita kata jiwa kita untuk kita buat benda-benda yang baik. Tapi kalau kita melakukan maksiat, maka di sana dia akan membebankan, meletihkan diri kita untuk kita buat amal ibadah yang lain. Sebab tu kita nak kena sentiasa mencari jalan bagaimana untuk kita buat benda yang baik dan bagaimana untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Dia kata di sini, kerana apa? Hal-hal yang haram yang dilakukan seringkali menghambat dan melemahkan semangat untuk melakukan berbagai ibadah. Disebut di sini, Ibn Qayyim mengatakan, di antara akibat buruk dosa adalah memperlemahkan kita kata aktiviti hati menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju negeri akhirat. Bahkan menghalang-halangi, menghentikan dan memutuskan dari aktiviti-aktiviti yang baik. Dosa-dosa yang dilakukan tidak akan membiarkan ataupun tidak akan membiarkannya melangkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu langkah. Bahkan lebih parah lagi, dosa-dosa itu akan mengheret
masuknya ke belakang ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak jelas kepada kita kan? Jelas kepada kita disebut Ibnu Qayyim yang katakan di sini, dia kata di antara akibat kita kata buruknya dosa ini, ia melemahkan aktiviti hati kita. Mungkin nampak macam badan kita okey, gagah ataupun kuat, tapi dia melemahkan aktiviti, melemahkan kita kata amalan hati kita. Kan? Sehingga kan disebut di sini, kita kata orang itu dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut di sini bahkan menghalangi, terhalang kita daripada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menghentikan semua aktiviti untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun memutuskan semua aktiviti-aktiviti ini kita takut ni. Kan? Dan kita buat dosa, dengan dosa tersebut dia menghalang, boleh memberhentikan dan memutuskan kita kata hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling parah disebut di sini, kan? Kita disebut di sini, dosa-dosa ini sebenarnya ia mengheret kita ke arah kita kata perkara-perkara yang tidak baik, ke arah perkara-perkara yang maksiat yang lebih besar, dan ke arah perkara-perkara yang boleh membawa kita masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Nampak? Ini poin yang kelima ni, kita kata satu benda yang juga yang penting, satu benda yang kita kata besar yang kita nak kena fikirkan. Supaya bila mana kita tahan daripada melakukan maksiat, dosa dan sebagainya, maka Allah akan lapangkan diri kita, lapangkan jiwa kita supaya kita buat benda-benda yang lebih lagi daripada itu. Tapi kalau kita membiarkan maksiat berlaku, dia akan melemahkan jiwa kita dan melemahkan kita kata hati kita, sehingga akan sampai tahap boleh menghentikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga boleh mengheret kita terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira mungkin sekadar itu sahaja kot kongsian kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan masuk lagi dalam hadis yang sama. Kita masuk tajuk yang lain, makna kepada ittaqil maharim. Kita akan detailkan sedikit maksud ittaqil maharim. Maksudnya jagalah daripada perkara-perkara yang haram, apakah huraiannya. Kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang minggu hadapan insya-Allah, yang akan kita kongsikan bersama-sama supaya kita menjadi kita kata hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melakukan amal ibadah dan sentiasa berjaga daripada batasan-batasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga kita nak supaya hati kita ini menjadi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang kita kata tidak banyak sangat kotoran-kotoran. Yang kata tak ada kotoran tu, saya takut juga. Sebab apa, kita ni memang banyak. Maksudnya hati yang kita kata tidak terlalu banyak kotoran-kotoran yang menghalang daripada datangnya hidayah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita pada tengah hari ini. Moga-moga memberi sedikit kita kata ilmu, beri sedikit manfaat kepada tuan dan puan yang mendengarnya, dan insya-Allah saya mengharapkan juga tuan-tuan yang mendengar dapat sampaikanlah kepada orang lain, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat yang dekat dengan kita, ataupun akan sekerja kita dan sebagainya, supaya insya-Allah ilmu ini dia berterusan sehingga kita kata menjadi satu amal ibadah, amal soleh yang kita akan kutip di akhirat kelak nanti insya-Allah. Okey, sekali itu saja perkongsian saya. Wallahu alam. Jadi sedikit iklan lah daripada saya, seperti mana yang tuan-tuan tengok di bawah ni, kita ada iklan sedikit di mana kelas Al-Quran Silsilah Corona kita kata masih lagi dibuka. Siapa-siapa yang berminat boleh kita kata menghubungi, kita kata nombor tertera yang kita boleh tengok dalam Facebook insya-Allah. Kemudian sebagai satu ulangan juga, kuliah silsilah online kita hari Selasa, Rabu dan Khamis. Selasa Ustaz Umar, Rabu saya sendiri, Khamis bersama dengan Ustaz Azni. Besok insya-Allah 2.30 Ustaz Umar baca kitab Tamihul Ghafilin, saya Arba'in Tarbawiyah, dan juga Ustaz Azni Al-Mustafad min Qasasul Quran, karangan Syekh kita kata Karim Zaidan insya-Allah. Dan moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kami daripada kita kata tim Akademi Tabawi ini insya-Allah. Dan insya-Allah kalau tidak ada keberatan, mungkin kita kata masuknya tahun baru ni, mungkin insya-Allah ada penambahan daripada asas-asas yang lain dalam kita nak memenuhi
kita kata silsilah kuliah online tajaan ataupun anjuran Akademi Tabawin, insya-Allah. Jadi kesempatan yang ada ini sedikit, hari ini merupakan hari terakhir kita dalam tahun 1441 dan kita akan masuk esok kita kata tahun baru Hijrah. Dan bagi kami, saya mewakili tim Akademi Tabawin mengucapkan kita kata selamat tahun baru Mahajirah. Moga-moga dengan kita kata datangnya tahun baru ini kita dapat berazam dengan satu azam yang baru dan juga kita mengekalkan azam yang lama dan kita buat penambahbaikan dengan azam yang lama, insya-Allah. Wallahu alam, itu sahaja kita kata sedikit headline dan juga sedikit perkongsian daripada saya. أكتفي بهذا القدر من الكلام والله تعالى أعلم وخير الكلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.